Terima kasih bahagia Tuan Speaker. Saya dengan ini membentangkan laporan aktiviti 2023 Amanah Nasional yang melaporkan perkara daripada sejak selesai konvensyen yang lalu hingga ke bulan ini. Laporan ini ada di muka surat 41 sehingga ke muka surat 72. Daripada muka surat 41 hingga muka surat 72. Saya telah meneliti adalah satu dua kesalahan ejaan, ya, typing dia. Jadi betulkanlah sendiri, ya. Saya jumpa satu dua aja. Kalau ada yang jumpa banyak tu, tahniahlah. Ya. Jadi saya, Tuan Speaker, kepada 946 perwakilan yang hadir pada hari ini yang melepasi, ya, quorum kita iaitu 1/3 daripada mereka yang patut hadir, membentangkan laporan ini untuk dibahas dan juga untuk diterima oleh konvensyen. Sebagai sedikit saja ulasan yang kita nak buat ialah mengenai kedudukan parti kita sehingga ini. Kita adalah sebuah parti yang mempunyai 180 kawasan yang ditubuhkan. Di Malaysia ada 222 kawasan parlimen, jadi 42 masih belum ditubuhkan. Kalau ada yang nak maklumat negeri mana, kawasan mana, kita boleh beri jawapan bertulis. Dan kita ada 29 sayap. 29 sayap. Sepatutnya di 14 negeri, sayap negeri, 14 negeri, setiap negeri patut ada 3 sayap, ya. Jadi 42 sayap sepatutnya, ya. Tetapi yang telah ditubuhkan adalah 29 sayap. 13 lagi belum ditubuhkan. Begitu juga sayap-sayap di peringkat kawasan. Kita ada 22 kawasan dengan 3 sayap setiap kawasan. Sepatutnya kita ada 566. Ya, 666. Tetapi kita hanya ada 304 kawasan ataupun sayap di dalam kawasan-kawasan kita. Ada 362 lagi. Ini kita tak perhalusilah untuk maklumat ini mengikut kawasan sayap pemuda ke, wanita ke atau warda, ya. Tapi begitulah kedudukannya. Artinya sebagai kesimpulan daripada maklumat inilah sebagai parti yang ingin mendominasi politik nasional, sewajarnya kita berusahalah, kita cuba untuk tahun yang akan datang ini, kita berusaha untuk menubuhkan sayap-sayap ini for the sake of completeness dan juga for the sake of aktiviti yang lebih teratur lebih banyak di setiap peringkat parti di seluruh negara. Itu cabaran yang saya nak sebut sedikit saja. Yang lainnya saya bentangkan untuk bincang, dibahas dan diterima oleh konvensyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Wira Syed Agung. Para pimpinan dan perwakilan sekalian, kita telah mendengar pembentangan laporan aktiviti tahunan Parti Amanah Negara bermula daripada muka surat 41 hingga muka surat 72. Jadi saya mohon seorang wakilan untuk mencadangkan untuk menerima laporan tahunan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najah Muhaimin, perwakilan daripada negeri Perak.
ingin mencadangkan untuk menerima laporan ini. Terima Terima Baik, kasih. perwakilan daripada negeri Perak, Saudari Najihah Muhaimin mencadangkan. Ada sokongan? Assalamualaikum, saya Ahmad Salam. Zahiri bin Zaid Sofian daripada Selayang menyokong cadangan tadi. Terima kasih. Saudara Ahmad Zahiri bin Sofian daripada Selayang, Selangor menerima cadangan pembentangan laporan tahunan tadi. Alhamdulillah. Susah Agung kacau lah. Seterusnya saya mempersilakan Yang Berhormat Bendahari Agung untuk membentangkan. Speaker, tak ada perbahasan ke? Tadi kan Saya rangkumkan tiga-tiga sekali. Okay. Lagi yang, banyak nanti saya kemukakan. tak apa. Kuasa saya. Saya rangkumkan 3 kali. Ni nak bentang nak apa tuan? Signal dalam dewan ni terlalu lembab. Bergema. Tu satu hal. Tak, ini signal lain tak ada. Jadi kami tercari-cari. Ni wifi ni. Yes. Oh. Jadi tolong perbaikilah. Sebab apa? Sekarang ni soal duit nak kira ni. Betul Ya, tidak? betul. Terima kasih Tuan Speaker. Jo, terima kasih. Saya pun tak tahu. Saya tak guna, saya guna buku aja. Terima kasih perwakilan daripada wilayah kenal tu. Jadi saya minta urus dia lah. Jasa baik urus dia untuk memastikan keadaan signal wifi di dalam Dewan Convention kita ini dapat diakses oleh para perwakilan dan juga pimpinan. Seterusnya saya mempersilakan Yang Berhormat Bendahari Agung untuk mentangkap pernyataan kewangan berakhir 31 Disember 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Speaker, Dr. Sri Presiden Yang Berhormat dan juga semua pimpinan dan perwakilan. Saya selaku Bendahari Agung Parti Amanah Negara dengan ini membentangkan laporan kewangan di muka surat 73 dan 74 dalam buku laporan. Cuma ada sedikit pembetulan dari segi muka surat 73, iaitu yang pertama, penyata kewangan ini ada 2. Satu ialah penyata pendapatan dan perbelanjaan. Kalau ikut bahasanya kena sebut tahunan bagi tahun 2022 sebab penyata pendapatan belanjaan ini dibuat tahunan. Bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 itu ada pembetulan sikitlah kena sebut begitu ya. Tapi untuk kunci kira-kira tu okeylah. Betul lah bagi tahun berakhir 31 Disember 2022. Laporan ini, kewangan ini telah pun ditandatangani oleh Presiden, Setiausaha Agung dan saya sendiri dan telah pun disahkan oleh juru audit yang telah kita pilih dulu iaitu Syekh Huzaifah dan juga Muhammad Faris Arifin. Jadi yang sebelum benda ni ditanya nanti memang ada di tangan saya yang asal ni yang telah pun ditandatangani oleh semua yang saya sebutkan tadi. Jadi saya bentangkan untuk diterima oleh convention. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Bendahari Agung di atas pembentangan laporan keuangan yang berakhir 31 Disember 2022. Jadi tuan-tuan, sebelum kita mencadang dan menyokong pembentangan penyata kewangan berakhir 31 Disember 2022, saya buka kepada pertanyaan kepada ketiga-tiga laporan yang telah dibentangkan oleh Setiausaha Agung dan juga Bendahari Agung. Saya buka kepada perwakilan. Tapi saya hadkan kepada 3 pertanyaan saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Wahab, perwakilan Melaka dan juga Antua Jaya. Saya ada 2-3 pertanyaan yang ingin saya kemukakan kepada Setiausaha Agung dan juga kepada Bendahari. Yang pertama, meneliti kepada buku laporan aktiviti, saya ingin mencadangkan ataupun ingin merayu kepada Setiausaha untuk melaporkan senarai ahli-ahli kita yang dilantik sebagai ahli lembaga pengarah ke GLC ke pengurus besar ke dalam kita punya GLC,
kerana kami di bawah ni tak tahu siapa yang dilantik. Ada orang dengar ceritanya dilantik sampai 2-3 jawatan. Kan? Jadi kami nak tahu sebab ada orang yang ada pencen tapi masih lagi dilantik senator umpamanya lah. Contohnya ada orang yang ada bisnes besar tapi dilantik sebagai pengurus besar lah, GLC dan sebagainya. Kawan-kawan saya ni hantar resume dan sebagainya, menunggu bagai durian tak jatuh. Jadi oleh kerana itu, sebelum kami pulang besok, saya mengharapkan kepada setiausaha bagi kepada kami senarai semua mereka-mereka yang telah dilantik. Jadi kita tahulah berapa orang dapat jawatan, 3 jawatan ke 4 jawatan. Baik, insya-Allah. Dan juga mereka-mereka yang dilantik di pejabat-pejabat menteri dan juga pejabat-pejabat ahli parlimen. Supaya kita nak tengok siapa dia. Satu lagi, bila kita ada senarai itu, kita di bawah ni bolehlah cari siapa yang jadi ahli lembaga LPP ke apa ke, kita nak minta tolong. Kod-kod lah. Ya, boleh tolong betul. kawan-kawan saya yang di belakang ini. Yang kedua tuan-tuan, kita selalu bermesyuarat agung, selalu convention. Tetapi kita tidak pernah merasai tanggungjawab kita apabila kita gagal melaksanakan sesuatu tugas. Antara tugas yang paling penting ialah menubuhkan kawasan-kawasan di seluruh negara. Siapa yang kita nak persalahkan kerana gagal menubuhkan kawasan-kawasan seluruh negara? Siapa yang kita nak persalahkan kerana gagal menubuhkan pemuda-pemuda di kawasan-kawasan? Menubuhkan warda di kawasan-kawasan? Kita minta pengerusi negeri, Setiausaha Agung, ketua-ketua sayap menjawab pertanyaan saya ini, mengapa kita gagal menubuhkan semua sayap-sayap dan juga kawasan-kawasan yang sepatutnya kita ada 222 setiap sayap dan juga entiti yang kita ada. Perkara ketiga, bagi peluang orang lain pula kan. Jangan banyak sangat tu. Perkara ketiga, last. Kita di kawasan, kita di cawangan kekurangan dana. Kita nak buka tin Milo lah, nak cari duit dan sebagainya untuk menguruskan kawasan dan cawangan. Kita nak supaya sekurang-kurangnya adalah suatu consistent income ataupun perkara-perkara yang boleh membantu kami di kawasan-kawasan ini untuk menguruskan parti di kawasan-kawasan dan cawangan-cawangan ini. Kita ingat bila kita jadi kerajaan, kita dah 2 kali jadi kerajaan, kita ingat adalah kot dana-dana di apa tu yang disalurkan kepada kawasan-kawasan. Ada tak ada? Jadi saya mencadangkan kepada pimpinan yang baru dan juga bendahari sekarang ni, tolong cerita kepada saya dan kawan-kawan saya berapa dana yang telah disalurkan kepada kawasan-kawasan dan sayap-sayap pada tahun lepas, supaya kami terubatlah diri kami yang kesekian kalinya Baik, sedih Dok. ini. Sekian, terima kasih. Speaker, terima kasih. Sama. Saya buka satu lagi. Okey, satu lagi daripada Melaka juga ni. Oh, dia bukan nak tanya. Saya ingat dia nak tanya, datang tu macam garang now. Kita pun tanya. Jadi kalau tak ada, saya minta jawapan daripada Setiausaha Agung atas 2 persoalan dan 1 persoalan daripada bendahari. Terima kasih, Yang Ketua. Speaker. Sesi bendahari ni kan. Speaker, sorry ya. Bendahari duduk diam, kita pula jawab ya. Tadi masa saya buat laporan, tadi tak ada pula orang bangkit kan. Jadi semua tu dah iris dalam kepala saya. Ya. Cumanya yang bertanya tadi tu bekas Exco tu yang main. Exco Kerja Raya Melaka. Kita nak juga dengar berapa kawasan-kawasan di Melaka yang dapat daripada dia. Senarai mereka yang telah dilantik ke mana-mana GLC, agensi,
majlis-majlis tempatan ya ada di dalam simpanan kita. Kalau saudara setengahnya peka, baru-baru ini senarai itu telah beredar. Ya. Artinya ada yang kita yang dah tahu. Kalau untuk pengetahuan secara rasmi pun boleh kita edarkan semula untuk diteliti. Ya. Pelantikan tokoh-tokoh ini, pimpinan kita ke semua position-position yang ada itu adalah berdasarkan merit. Ya, kita bincang di peringkat urustia kita, mereka-mereka yang telah ada dicadangkan untuk jawatan-jawatan tersebut apabila ruang itu dibuka oleh pihak, sama ada oleh pihak Prime Minister's Office ataupun di Kementerian Keuangan. Ya, kerana mereka yang menentukan pihak mana, parti mana yang boleh mengisi. Ya, kita di peringkat parti ini bolehlah presiden ke berbisik-bisik, tetapi the final say is from the PMO dan juga Ministry of Finance, kedua-duanya orang yang sama. Jadi nama-nama itu akan kita kemukakan, mana yang lepas telah kita kemukakan dengan CV-CV-nya sekali berdasarkan merit ataupun keupayaan, kelulusan, pengalaman dan sebagainya. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, banyak mana bendahari telah memperturunkan peruntukan kepada kawasan-kawasan. Nah, ini bendahari kena jawablah, ya. Betul tak? Speaker, bendahari kena jawab ke saya kena jawab? Bendahari lah, ya. Dari jawab. Bendahari kena jawab, ya. Cuma kalau ada isu-isu yang berkaitan dengan double appointment ya bagi setengah orang itu adalah exception ya, bukan kita punya rule. Kita punya rule is kalau boleh setiap satu jawatan itu diisi oleh orang-orang yang berlainan, dan ini disebut juga tadi jawatan senator, orang yang pencen, saya tak tahu siapa yang dimaksudkan ya. Kita ada ramai senator, ya. Dua daripada ni orang pencen ya. Satu tu dilantik oleh negeri. Jadi kita di peringkat nasional ni serah itu kepada negeri lah. So yang berpencen yang dilantik sebagai senator itu saya seorang ya. Saya akan bagi Sophie jawapan bertulis ya. Dan untuk semua lantikan-lantikan ni, saudara sekalian, kita telah tetapkan bahawa mereka akan menyumbang suatu jumlah sama ada outright jumlah itu ataupun mengikut percentage yang mereka dapat, kerana sebahagiannya tidak ada income tetap ya, dapat pun kerana allowance bermesyuarat ya, dan mesyuarat bukan tiap minggu. Jadi kita pun tidak mahu meletakkan beban itu kepada mereka, tetapi mereka menyumbang, ahli parlimen menyumbang 25% daripada pendapatan basic dia, asas dia kepada parti. Begitu juga senator, bagi yang mereka berkedudukan menteri dan timbalan menteri, mereka akan juga membayar satu jumlah lebih daripada itu, daripada pendapatan basic menteri. Jadi itu sumbangan kita kepada parti. Bagaimana ianya diedarkan kepada kawasan, kalau ada, itu saya minta Bendahari lah jawab. Terima kasih Datuk Wira Syusa Agong. Seterusnya daripada Yang Berhormat Bendahari. Terima kasih yang bertanya Datuk Sophie. Dia pun lebih tahulah, dia pun bukan calon-calon orang kan. Cuma dalam bab kewangan ini ada sedikit salah faham. Ramai yang beranggapan bendahari ni kerja cari duit. Salah tu. Bendahari menguruskan duit je. Yang nak cari duit ni siapa? Biro Ekonomi. Biro Ekonomi ni masalahnya tak berfungsi. Berapa tempat yang berfungsi Biro Ekonomi? Saya nak tanya. Biro Ekonomi mana yang
cari duit. Ini yang jadi satu persoalan. Saya tidak ada masalah sebab tu bendahari ni ramai tak nak pegang jawatan. Berat nak cari duit. Kita kena faham bahawa tanggungjawab kita akui kawasan cawangan Sayap perlukan duit untuk menguruskan, dan saya tahu bagai kaedah digunakan untuk nak cari duit, nak pergi nak menguruskan parti. Kerana keahlian kita pun tak banyak, RM2 je setahun. Jadi tak banyak sumber kewangan. Dan kita juga di amanah, yang mana yang jadi YB kita wakil rakyat ni, ahli parlimen kan, dia memang besar. Kalau adun, kalau di Selangor, kita tetap 25%, potong terus daripada pendapatannya. Itu yang tetap tiap bulan. 25%. Kalau di peringkat nasional, ahli parlimen kalau di Selangor pun, dia kena bagi ke nasional, 25% juga. Untuk setiap bulan dipotong. Dan on top of that, bila ada pilihan raya ke, ada convention ni, macam convention ni, amanah, di Selangor, setiap adun, RM20,000 kena bagi. Setiap adun. Kalau dia termasuk parlimen pun dia minta juga lah. Pasal kos macam nak anjur ni, bukannya murah RM400,000, RM500,000. Nak anjur. Dan hotel bukan main hebat. Jadi bukan satu yang mudah ya. Jadi kita dah wajibkan begitu. Ahli parlimen dengan adun ni dan senator tak berhenti. Bukan saja sumbangan tetap 25%, tetapi juga bila ada majlis pilihan raya ke, bila ada convention ke, bila ada apa-apa, kita akan minta tambahan-tambahan lagi. Jadi memang banyak sebenarnya yang dikeluarkan, termasuk sekarang ni JLC pun, yang mana duduk JLC pun kita. Dan JLC ni pula, kita kena faham JLC ataupun yang duduk lembaga ni, dia setengah tu bukan dia dapat allowance bulanan. Dia allowance mesyuarat setengah tu, setengah JLC tu dia kecil. Dia bagi allowance mesyuarat RM500 je, satu mesyuarat. Setahun ada lah 3-4 kali. Tak ada yang tetap tiap bulan ni, tak banyak JLC yang bagi pendapatan bulanan ini sebenarnya kepada ahli lembaga dia. Itu kita kena faham juga benda-benda begitu. Dan di Selangor ni semua kena. Ahli majlis pun kita kenakan juga. Ahli majlis. Tahun sekali dia kena bagi RM2,000, ada tahun RM2,500. Jadi saya sebut semua ni yang kita usahakan untuk kita dapatkan dana, dan kita pula banyak belanja. Semasa saya bendahari agung ni, kita menjelang pilihan raya, tak terlalu banyak pula pilihan raya masa time saya jadi bendahari ni. Tak berhenti-henti. Dan setiap pilihan raya kita belanja banyak. Kita nak raise duit, tapi kita berjaya alhamdulillah dengan kerjasama dengan pimpinan, kita raise duit, dan saya sendiri, kita berjaya buat, kita sponsor banyak. Bendera ke, poster ke, duit pun kita bagi. PRN baru ni pun banyak kita bagi duit kepada setiap calon untuk kita membantu. Itu setakat yang kita boleh buat. Tapi ke depan ini saya ada berbincang, ada juga rakan-rakan kita yang terlibat dalam mengurus cari dana ni, kita tengah fikir untuk short term dan long term punya planning. Ada perancangan, tapi saya tak boleh berkongsi dia dalam majlis ni. Memang ada usaha supaya kita ada usaha-usaha pelaburan investment yang boleh memberi pulangan dan dapat membantu parti bukan saja di peringkat nasional tapi juga di peringkat negeri dan kawasan. Ini yang saya boleh mulakan untuk diadakan, dan saya harap nanti bila ada kerjasama dan daripada otak-otak yang hebat-hebat macam Datuk Sofi ini sendiri mungkin dapat membantu untuk kita melihat bagaimana kaedah bagi kita meningkatkan. Ya, kita memang perjuangan juga, tapi kalau tak ada dana ni berat juga kita nak bergerak ya. Jadi perlukan. Jadi itu saya harap insya-Allah kerjasama daripada semua nantilah untuk kita laksanakan semua ni. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Bendahari Agung di atas jawapan yang telah dikemukakan tadi. Jadi tuan-tuan, saya mohon cadangan. Ada jawapan bahagian kedua yang Jawapan okay, sila. Tambahan. Esok ngundi ni. Sila. Esok kita cerita esok. Tuan Speaker, soalan seterusnya yang nak dijawab oleh ditanya daripada Datuk Sophie tadi mengenai tanggungjawab kita. Saya bentang tadi, tanggungjawab kita ialah untuk melengkapkan organisasi kita dengan penubuhan kawasan, ya, cawangan-cawangan dan sayap-sayapnya. Saya akui itu semua tanggungjawab berbagai peringkat. Setiausaha Agung pun ada tanggungjawab itu. Ya, sayap pun ada tanggungjawab. Saya sebutkan tadi kawasan kita daripada 222 kawasan, 42
belum berdaftar. Ini tanggungjawab setiausaha ni. Dan saya mengakulah tanggungjawab saya. Diharap tidak menyebabkan apa-apalah kegagalan tersebut. Dalam makna dia. Tak salah kalau kita merendah diri. Ya. Puncanya sama ada terlalu luas, terlalu ulu ataupun terlalu tinggi. Yang tak ada kawasan di Semenanjung ni Cameron Highland, itu yang tinggi. Di negeri Pahang. Jadi Pahang kena ambil perhatian ya. Sama-sama lah dengan Siuk Sagong nanti. Atau yang akan datang lah. Yang keduanya terlalu hulu Terengganu belum ada. Itu dua aja ada di Semenanjung. Jadi saya ucap syabas kepada yang lain termasuk Melaka yang telah berjaya menubuhkan semua kawasan di negeri masing-masing. Selangor pun komplit tapi yang bangkit Melaka itu yang kita handle. Jadi dua aja yang 40 ni kerana terlalu luas. Sarawak ada 4 kawasan je tertubuh. 27 lagi belum. Jadi ini satu cabaran yang besar kepada kita semua ya. Kita biasa masuk pilihan raya dalam lebih daripada 4 kawasan ni. Semua kawasan kita cuba ya. Kawasan tidak ada. Jadi untuk pilihan raya akan datang, kalau berhajat nak bertanding mana-mana kawasan, kita pastikan kawasan itu berdaftar. Setuju atau tidak? Itu untuk Setiausaha Agong yang barulah. Takkan situ je duduk kot. Lama lagi. Setiausaha. Itu baru 27. Jadi yang 13 lagi itu, ini pun sama luas di Sabah. Sabah baru ada 12 kawasan berdaftar, ada 13 lagi. Jadi kita harap dua negeri ini kita beri tumpuan lah. Kalau kita nak lengkapkan menjadi sebuah parti seluruh negara yang ada ya. Jadi itu jawapan saya. Kalau terkurang mohon maafkan. Kalau tak sampai hajat, kita usaha lebih baik lagi. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tok Wira Setiausaha Agong. Sebenarnya tuan-tuan, saya mohon cadangan untuk pengesahan penyata kewangan yang berakhir 31 Disember 2022. Minta seorang untuk mencadangkan menerima laporan kewangan. Assalamualaikum. Saya Aida binti Haji Yusof Rawa daripada perwakilan daripada Awan Nasional mencadangkan supaya Penyata kewangan sehingga 31 Disember 2022 diterima. Terima kasih. Terima kasih pada Puan Aida binti Yusof Rawa, perwakilan daripada Awan cadang sokongan. Saya Rawiyah Zakaria daripada Amanah Selangor menyokong cadangan tersebut. Puan Rawiyah daripada Amanah Selangor menyokong cadangan. Alhamdulillah selesai sesi pertama agenda convention kita. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk meneruskan acara kita pada tengah hari ini, saya menerima satu mesej. Seperti kebiasaan setiap tahun, saban tahun, kita akan mengadakan sumbangan untuk convention. Tetapi saya belum lancarkan lagi, dah ada kawasan yang berhasrat untuk memberikan sumbangan kepada convention kita pada pagi ini. Saya ucapkan tahniah pada kawasan tersebut. Jadi saya dengan ini bagi kawasan yang pertama ini yang ingin menyumbang sebanyak RM1,001. Saya mempersilakan secara khusus untuk amanah kawasan tersebut untuk naik ke atas pentas menyerahkan sendiri kepada Yang Berhormat Datuk Seri Presiden yang diiringi oleh Yang Berhormat Bendahari Agong. Saya mempersilakan wakil amanah kawasan Bangi Selangor untuk naik ke atas pentas bagi menyerahkan sumbangan sebanyak RM1,001 kepada Yang Berhormat Datuk Seri Presiden. Tak minta pun dia bagi. Selepas petang ni, siapa yang bagi RM5,000, saya minta naik atas pentas. Kalau RM1,000 ni kita minta serah pada bendahari je lah. Mantan adun kita
Terima kasih kepada Yang Amat Datuk Seri Presiden dan terima kasih kepada Amanah Kawasan Bangi di atas sumbangan kepada Convention Nasional 2023. Dan untuk pertanyaan tadi daripada perwakilan, khususnya perwakilan wilayah, ada pautan Wi-Fi secara percuma di dalam dewan ini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buka atau semak flipbook dan cari Convention Amanah 23. Itu free wifi. Jadi boleh akses kat situlah. Kalau ada masalah lagi selepas pada ini, kita akan usahakan yang terbaiklah untuk tuan-tuan dan puan-puan akses kepada internet. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali lagi saya ingin mengingatkan semua pimpinan, perwakilan dan media untuk menjamu selera di level G, area lobby, di bawah area lobby. Makanan disediakan secara buffet. Oleh itu, saya mohon kepada semua dapat beransur-ansur makan dan solat dahulu. Yang mana pihak hotel ada menyediakan beberapa surau di level M dan level 1. Dan tuan-tuan boleh berperingkat-peringkatlah untuk makan dan solat. Dan insya-Allah untuk